Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi alhamdulillah, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita bersua kembali pada siri-siri berikutnya. Harapnya tidak jemu dah dengan ustazah, insya-Allah. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat. Tujuan kita, niat kita ialah untuk belajar, untuk memperbaiki diri kita, insya-Allah. Jadi setelah kita mempelajari cara-cara bagaimana untuk kita mengisi hati kita ini dengan perkara yang baik, maka terlebih dahulu kita perlu membuang segala sifat-sifat terkeji yang ada dalam diri kita. Jadi bagaimana kita dengan tamak makan, tamak dengan makanan kita, bagaimana? Adakah kita sudah mampu untuk mengurangkan makan kita? Bagaimana tamak kita dengan kata-kata? Adakah kita sudah mengurangkan percakapan kita? Kita sudah kurangkan kata-kata kita? Ataupun masih di tahap yang lama, atau makin banyak bercakap? Bagaimana kita? Yang ketiga sifat yang perlu kita buang ialah sifat marah. Bagaimana marah kita? Sudahkah kita amalkan doa ya sabur ya sabur ya sabur? Kita mohon kepada Allah supaya Allah kurniakan kesabaran kepada kita. Yang keempat, sifat dengki. Adakah selama ni ada sifat dengki dalam diri kita? Sebagaimana yang saya sebut, dalam dengki itu merupakan dosa besar. Bila sebut dosa besar, ia perlu dibuang, ataupun bagaimana untuk kita memohon kepada Allah untuk hilangkan dosa tersebut, ialah dengan kita bertaubat, taubatan nasuha, bertaubat sungguh-sungguh, mohon ampun kepada Allah. Dan hari ini insya-Allah kita sambung pada sifat yang kelima yang perlu kita buang jauh-jauh daripada diri kita, iaitu kedekut dan sayangkan harta. Okey. Ketahuilah sifat kedekut itu sebahagian daripada perkara yang besar dan sebesar-besar penyakit batin yang membinasakan. Sifat bakhil. Firman Allah telah menegaskan kepada kita dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yuqashuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Sesiapa yang mampu menjaga, memelihara, menjauhkan diri mereka daripada sifat bakhil, maka mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang berjaya. Begitu juga dengan surah yang lain, Allah tegaskan lagi dengan sifat bakhil ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yahsabannal yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Janganlah menyangka bahawa kedekut itu memberi kebaikan kepada mereka. Sebaliknya, ia adalah satu kejahatan bagi mereka. Harta yang mereka simpan tidak dikeluarkan nafkah ataupun zakat akan dijadikan kalung di leher mereka pada hari kiamat. Maksudnya bakhil, kedekutnya kita sehingga tak melaksanakan nafkah kepada keluarga kita, kepada anak isteri kita. Begitu juga kita tidak mengeluarkan zakat kerana kedekut sayangkan harta, tidak mengeluarkan zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam yang cukup syarat, yang cukup nisab dia, haul dan nisab. Okey. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wasyuhha fa innama halaka man kana qablakum bisyuh. Jauhkan diri kamu daripada sifat kikir, iaitu kedekut.
kerana sifat kikir itu hanya membinasakan umat terdahulu daripada kamu. Nak menyatakan kepada kita bahawa sifat kedekut, sifat kikir, sayangkan harta ini sangat bahaya. Dan dibenci oleh agama lah. Kita perlu buang jauh-jauh. Nanti kita tengok bagaimana kita nak tahu kita ni sayangkan harta, kan? Kita ni kedekut. Rasa macam dah banyak dah beri sumbangan, kan? Rasa macam dah banyak dah bagi infak. Tapi adakah kita masih tergolong dalam golongan orang-orang yang bakhil? Okey. Jadi tentang hadis tadi, hadis yang pertama itu ada nota kaki yang mana daripada Abdullah bin Umar, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan sambungan sedikit syarah kepada hadis tadi. Iyyakum wasyuhha fa innama halaka man kana qablakum bisyuhhi. Amarakum bil bukhli fabakhilu wa amarakum bil qati'ati faqata'u wa amarakum bil fujuri fafajaru. Okey. Berhati-hatilah kamu dengan sifat kedekut. Sesungguhnya umat sebelum kamu binasa disebabkan oleh sikap kedekut. Mereka menyuruh orang lain bersikap kedekut dan mereka menyahut seruan itu. Mereka menyuruh memutuskan hubungan saudara, maka mereka melakukannya. Dan mereka menyuruh orang lain melakukan kejahatan dan mereka melakukannya. Kerana bermula daripada sifat kedekut itu boleh memutuskan hubungan persaudaraan, kan? Boleh apa lagi? Melakukan kejahatan, ialah kerana tamak dengan harta. Nak dengan harta yang banyak, maka berlakulah kejahatan-kejahatan. Maksudnya sanggup buat apa sahaja untuk mendapatkan harta. Okay, an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. Jabir meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutilah kezaliman, sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Maksudnya orang yang berlaku zalim ni, dia akan berjalan dalam keadaan yang gelap di hari kiamat. Orang yang berlaku zalim. Dan takutilah sifat ataupun sikap kedekut, kerana sesungguhnya orang sebelum kamu sudah binasa, kerana mereka menyebabkan manusia menumpahkan darah dan menghalalkan apa yang diharamkan. Sanggup berbunuh-bunuh, sanggup tumpah darah kerana tamak, sayangkan harta. Sekarang ni pun kita tengok kan, banyak dah negara-negara yang berlakunya perang kerana apa? Kerana sayangkan kuasa, kerana gilakan kuasa, kan? Boleh menumpahkan darah dan sanggup menghalalkan apa yang haram, bermula daripada sayangnya harta, tamaknya kita pada harta benda. Okay, dan hadis yang saya baca last tadi adalah direkodkan oleh Muslim. Direkodkan oleh Muslim. Dan ada satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah ayyus sadaqah a'zam. Datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sedekah. Faqala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumhila hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kaza wa li fulan kaza ala wa qad kana li fulan. Okey, cantik sangat hadis ni. Dia mengingatkan kita bagaimana untuk kita menguruskan harta kita, dan supaya kita ni jadi orang yang dermawan, orang yang suka bersedekah, orang yang tidak sayangkan harta. Okey, saya baca maksud dia.
Okay, Abu Hurairah berkata, datang seorang lelaki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling utama?" Dia tanya pada Nabi. Lalu baginda menjawab, "Kamu bersedekah ketika sihat dan berat untuk mengeluarkannya. Dalam keadaan kamu bimbang menjadi miskin dan mengharap kaya. Dan janganlah kamu tangguh sehingga roh sampai di bahagian kerongkong. Ketika itu kamu mengatakan, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian. Padahal sudah menjadi milik si fulan." Menarik hadis ni. Nanti Ustazah kupas selepas ini. InsyaAllah kita berehat seketika. Bertemu selepas ini. Alhamdulillah, kita bertemu kembali tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Maka hadis yang saya baca tadi menunjukkan kepada kita waktu mana sebaik-baik untuk kita bersedekah, iaitu waktu kita sihat dan berat untuk mengeluarkannya. Sihat, maksud sihat ni apa dia? Belum tua lah. Waktu muda, waktu dalam keadaan kita banyak dapat duit, kan? Kita bekerja, kita dapat hasil daripada usaha kita. Dan waktu itulah waktu yang paling yang paling utama tadi. Dan dalam keadaan kita bimbang, kita takut miskin dan mengharapkan kaya. Kan? Kita nak kaya ni, kumpul duit ni, tapi kita bagi sedekah. Kan? Kita bagi sedekah dalam keadaan kita pun baru nak hidup senang lah orang kata. Kita bagi, kan? Sebab apa Nabi sebut macam ni? Sebab bila kita tangguh sedekah kita, sebab tadi kan nak kaya, kita simpan sehingga kan kita tangguh sedekah kita sampailah waktu kita dah sakit. Waktu kita sakit tu barulah kita bagi. Kan, kita infak ke tahfiz ke perjuangan Islam, ke mana-mana lah, orang-orang yang susah, kan, kita bawa bagi. Tak apalah kalau sakit. Kalau sakit, kalau tak sakit, kita meninggal waktu tu, disebut ni tangguh-tangguh sehingga roh sampai ke bahagian kerongkong. Sampai kat sini dah nyawa kita ni, barulah kita kata duit ni untuk si fulan, tanah ni untuk wakaf pada anak yatim, tanah kat sana tu untuk bagi pada tahfiz, tanah kat belakang tu, contoh ataupun duit 20,000 ni untuk siapa, masa tu dah tak ada apa dah. Okey, tak jadi apa dah. Kerana apa? Kerana bila nyawa kita dah ada dekat halkom ni, maksudnya harta itu sudah bertukar milik menjadi harta pewaris. Maksudnya waris kita dah berhak ke atas harta-harta kita. Subhanallah, Masya Allah. Jadi waktu mana kena bersedekah? Sekarang, kan? Kerana sedekah itu merupakan tabungan kita di akhirat. Apa yang kita bagi itu sebenarnya hak kita. Apa yang kita bagi itulah milik kita di akhirat. Kenapa sayang simpan harta? Kan? Bila dah mati dapat pada anak, dapat kepada waris-waris kita. Mana yang kita sedekahkan tadi. Tapi kalau dah sampai dekat halqom baru nak bahagi, tak ada dah. Kerana itu kita ada dengar kisah bagaimana orang yang telah meninggal dunia minta untuk Allah kembalikan semula sekejap je. Sebab apa? Nak sedekah. Nak sedekah semua harta yang dia ada, kan? Jadi kena buang jauh-jauh. Kena buang. Sedekah waktu sakit, sebelum meninggal tu sakit, kan? Dah ingat mati dah ni, sedekah. Okey. Tapi yang paling afdal ketika mana kita sihat dan ketika mana kita berat untuk mengeluarkan sedekah tersebut. Apatah lagi kalau kita tak ada duit, kan? Contoh ada RM5, sedekah RM3, ambil RM2. Yang tu lagi-lagilah afdal. Lagi lebih baik, kan? Sedekah. Okey. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi,
As-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Nabi membahagikan kepada 3 kelompok manusia ni. Yang pertama, orang yang pemurah adalah dia hampir dengan Allah, hampir dengan manusia, hampir dengan syurga, dan dia jauh dari api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang kedekut itu dia jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada syurga, dan hampir dengan api neraka. Wal'iyazbillah. Dan yang ketiga ialah wal jahilus sakhiyyu ahabbu ilallah min 'abidin bakhil. Orang yang jahil lagi pemurah lebih dikasihi oleh Allah daripada orang yang mengerjakan ibadah tetapi kedekut. Nampak tak? Sifat kedekut ni memang tidak disukai oleh manusia, tidak disukai oleh Allah. Bahkan dia hampir dengan neraka. Disebut hampir dengan api neraka ni. Api neraka ni jika dia itu seorang yang tidak menunaikan kewajipan yang wajib, seperti memberi nafkah kepada anak dan isteri, kan? Dan zakat. Jadi hampirlah dengan api neraka kerana tidak menunaikan kewajipan-kewajipan yang telah diarahkan ataupun disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang tak suka. Orang tak suka. Orang yang bakhil. Orang yang pemurah dekat. Allah suka, manusia suka, hampir dengan syurga, jauh daripada api neraka. Dan yang terakhir tu orang yang jahil, yang pemurah, lebih dikasihi oleh Allah daripada orang yang beribadah, rajin melakukan ibadah tetapi bakhil. Kan? Sangat kedekut. Kita ceklah diri kita ni. Bagaimana kita? Mungkin kita mengaji siang malam pagi petang, kita solat siang malam pagi petang, tapi sampai dekat harta, sampai dekat infak kita takut. Pergi masjid lalu kat tepi tabung tu dah terketar-ketar dah. Aduh minta nak bagi ke? Dah terfikir-fikir nak bagi ke tak. Sebab apa? Sayangnya kita pada harta kita, kedekutnya kita, bakhilnya kita nak menyumbang. Kita cek balik. Kita cek balik diri kita bagaimana. Mungkin sebelum ni kita dah menyumbang, kita dah infak, tapi lebihkan lagi, banyakkan lagi, kan? Kerana apa yang kita tinggal tu dah tak jadi milik kita. Ingat yang tu lah. Apa yang kita bagi, apa yang kita sedekah, apa yang kita keluarkan, itulah yang akan menjadi milik. Okay? Sebagai peneman kita di alam kubur, peneman kita di akhirat adalah amalan-amalan kita sendiri. Amalan-amalan kita inilah yang akan membantu kita di saat tak ada apa, tak ada siapa pun yang akan membantu diri kita. Okey. Dalam hadis yang kedua tadi Ustaz baca tadi, ada nota kaki dalam buku ni, Ustaz nak bacalah sedikit tambahan daripada Ibnu Umar berkata, salasun muhlikat wa salasun munajjiyat wa salasun kafarat wa salasun darajat. Okey. Fa ammal muhlikat fa syuhul muta' wa hawan muttaba' wa i'jazul mar'i bi nafsihi. Wa ammal munjiyat wa ammal munajjiyat fal 'adlu fil ghadabi war ridha wal qasdu fil faqri wal ghina wa khasyatullahi fis sirri wal 'alaniyah. Wa ammal kafarat fantizarus salah ba'da salah wa isbaghul wudu' fis sabarat wa naqlul aqdam ila al jama'at. Wa amma ad-darajat fa it'amut ta'am wa ifsha'us salam wa salatu bil lail wan nasu niyam. Okey, saya baca maksud dia. Daripada Ibnu Umar meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan terdapat 3 perkara yang membinasakan, 3 perkara yang menyelamatkan, 3 perkara penebus dosa, dan 3 tingkatan amalan.
Okey, yang pertama apa dia? 3 perkara yang boleh membinasakan kita. Yang pertama, terlampau bakhil. Yang kedua, mengikut hawa nafsu dan kagum seseorang dengan dirinya sendiri. Ini perkara-perkara yang membinasakan. Kagum dengan diri sendiri. Okey, 3 lah tadi. Mengikut hawa nafsu, terlampau bakhil, mengikut hawa nafsu dan kagum dengan dirinya sendiri. Manakala 3 perkara yang menyelamatkan pula ialah yang pertama, berlaku adil ketika suka dan marah. Berjimat cermat ketika susah dan senang. Takut pada Allah ketika bersendian dan di khalayak ramai. Manakala 3 penembus dosa adalah menunggu waktu solat yang akan datang selepas seseorang selesai mengerjakan solat. Menyempurnakan wuduk pada waktu yang tidak menyenangkan. Dan bergegas ke masjid dengan berjalan kaki untuk solat berjemaah. Ini yang penebus dosa ni. Solat, menunggu solat. Lepas tu berwuduk dengan sempurna dalam keadaan kita tergesa-gesa kan. Dan berjalan kaki ke masjid untuk mengerjakan solat secara berjemaah. Dan yang terakhir ialah manakala 3 tingkatan dalam amalan. 3 tingkatan dalam amalan adalah memberi makan kepada orang lain, menyebarkan salam, solat pada waktu malam ketika ramai manusia yang sedang tidur. Okey. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita cuba tinggal perkara yang boleh membinasakan. Kita cuba ambil perkara-perkara yang boleh menyelamatkan kita, menyelamatkan diri kita daripada azab api neraka, insya-Allah. Okey, kita berehat dulu seketika, insya-Allah kembali selepas ini. InsyaAllah Ustazah sambung pada syarah kepada kitab ini. Ialah dia kata asal bagi sifat kedekut adalah seseorang yang kasih dengan hartanya. Bermula dengan kasih harta inilah timbulnya kedekut, sayang kan. Ia adalah kelakuan yang dicela bagi mereka yang tiada harta. Dia tidak ada sifat kedekut untuk menahan harta daripada sedekah. Betul lah kan. Orang yang ada harta, dia rasa sayang harta, maka dia kedekut. Ada pun orang yang tak ada harta, maka tak datanglah sifat kedekut tu. Sebab dia tak ada, tak punya harta. Namun masih terdapat orang yang pemurah, tetapi dalam masa yang sama dia kasih akan hartanya. Ada juga dia ni pemurah, suka memberi. Dalam masa yang sama sebenarnya dia sayang harta dia. Macam mana pula kan? Kita tengok. Dia memberi sedekah bagi mendapatkan pujian orang. Disebabkan sifat pemurahnya. Dia ni kita nampak pemurah, tapi sebenarnya dia sayangkan harta. Tujuan apa dia memberi? Dia sedekah, dia infak, tujuan supaya mendapat pujian manusia. Allahu Rabbi. Maka apa yang dia dapat? Dia dapatlah pujian manusia, kan? Tanya sedekah, keluarkan cek puluh-puluh ribu sebagai contoh. Tapi jangan kita kata orang yang sedekah tu nak menunjuk-nunjuk. Tidak, kan? Sebab sayang harta ni ada dalam hati masing-masing. Kita tak boleh nak kata seseorang tu sayang harta ke tidak. Tapi kita sekarang ni kita tengok hati kita. Selalu pesan kalau mengajar tentang penawar bagi hati ataupun mengajar tentang tasawuf ni, bukan untuk kita menilai orang, kena ingat tu, tapi untuk menilai diri kita. Selama ni kita memberi, kita sumbang, kita sedekah, kita infak, tujuan apa? Kan? Tujuan untuk dipuji-puji oleh manusia ke bagaimana, kan? Jadi dalam kitab ni dia ingatkanlah supaya kita ni tidak tergolong dalam golongan begini, kan? Memberi, pemurah, bagi, tapi sebenarnya dalam hati masih sayang dengan harta. Jadi tujuan dia ialah untuk mendapat pujian manusia. Orang akan sebut dia ni pemurah, itu tujuan dia. Maka sifat itu juga dicela oleh syarak kerana boleh melalaikan daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan memalingkan hati daripada dunia.
Maksudnya lalai dan hati dia dengan dunia. Dan kaitan dunia begitu kuat hingga berat hatinya untuk bertemu dengan Allah. Kan? Orang macam ni dia infak, dia tak ingat Allah, dia tak ingat mati. Hatinya berat bertemu dengan Allah. Maksudnya tak naknya mati. Sebab apa? Sayang nak tinggal harta tu. Sayangnya nak tinggal harta, tak nak mati. Kalau boleh tak nak mati. Sebab sayang nak tinggalkan harta. Okey. Jadi kita ceklah diri kita. Supaya kita infak, kita sedekah itu lillahi ta'ala, bulat-bulat hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah dengan menjalankan perintahnya. Dan dalam surah yang lain Allah sebut, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebenarnya harta benda kamu dan anak-anak kamu hanyalah menjadi ujian. Sebenarnya kita ni kan, sebut pun hidup di dunia ni penuh dengan ujian. Memang inilah tempat kita. Tempat apa? Tempat menerima ujian. Jadi harta, kemewahan, kekayaan itu juga merupakan ujian. Anak-anak kita juga merupakan ujian. Kerana itu Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun tadi, janganlah kamu ini dilalaikan dengan urusan dunia. Kan? Dengan anak-anak itu. Dilalaikan, anak melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita banyak beralasan dengan anak. Tak boleh nak pergi surau, tak boleh nak pergi masjid. Sebab apa? Anak. Kan? Anak. Tak boleh tinggal lah anak. Anak ada tuition lah, nak kena pergi ambil anak, nak kena hantar anak. Sebagai contoh saya bagi. Kan? Tak boleh lah nak pergi kuliah ni, sebab anak tak bangun lagi. Contoh. Maksudnya sebenarnya anak itu merupakan ujian. Begitu juga dengan harta tadi. Merupakan ujian. Okay, sabda Nabi SAW lagi, la tattakhidhu dhi'a fatarghabu fid dunya. Janganlah kamu membina sebuah empayar. Empayar ni maksudnya perusahaan. Ikutlah kebun ke, tanaman ke, bangunan ke, apa-apa perniagaan, perladangan ke, yang diambil daripadanya hasil serta ianya menjadi penyebab terhadap lalai dengan kemewahan dunia. Maksudnya jangan ambil, tinggal. Macam mana nak tinggal? Jika sekiranya bisnes kita, kebun kita, tanaman kita, perniagaan kita itu boleh melalaikan kita daripada mengingati Allah, maka tinggal. Jangan ambil. Payah nak buat ni. Kan? Sebab itulah kita mohon dengan Allah, walaupun kita dah senang, walaupun kita dah bisnes maju sebagai contoh, tapi minta Allah masih ikat hati kita ni untuk mengingati Allah. Tak salah pun nak kaya, tak salah pun nak banyak duit, tapi mesti seiring. Seiring tu dengan maksud solat kita tak tinggal, solat berjemaah. Maksudnya hak-hak dengan Allah itu kita dahulukan. Kan? Timba ilmu, pergi ke majlis-majlis ilmu, menyantuni ibu bapa kita, kan? Baik dengan isteri, santun dengan anak-anak. Maksudnya perkara-perkara yang disuruh oleh agama itu kita jalankan seiring dengan apa yang kita usahakan untuk kemewahan dunia kita. Okey. Tapi kalau melalaikan kita, jauh kita dengan Allah, maka kita kena tinggalkan. Oleh bagaimanapun mereka yang tidak lalai dengan kejayaan empayar yang mereka bina, maka harus baginya membina empayar itu seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat membina empayar dalam bidang pertanian dan perniagaan.
Tak salah maksudnya. Kan? Dalam kita bisnes, kita keluarkan zakat pula, kan? Kalau kita tengok risaulah sekarang ni, bisnes kecil-kecil pun, kan? Jual di pasar malam, di bazar Ramadan contoh. Solat ke tidak? Maghrib. Ustazah ni sebenarnya memang itulah, tak berapa, ayah tak berapa bagilah pergi ke pasar. Antaranya pasar malam tu sebab itu. Ragu-ragu. Orang yang bisnes jual di pasar ni solat maghrib ke tidak? Kerana kita tahu waktu maghrib tu kemuncak kan orang pergi pasar ni. Dan waktu dia singkat. Melainkan kita tahu, kita nampak dengan jelas orang tu pergi solat. Kita pun senang hatilah nak membeli kan. Bukan kita nak berburuk sangka, tidak. Tapi kita nak menjaga juga. Kita nak menjaga makanan darah daging yang masuk dalam mulut kita ni, menjadi darah daging kita. Sebab tu ayah Ustazah ni cukup-cukup jaga kalau pasar malam. Memang dia tak bagi pergilah. Memang daripada dulu tak pernah pergilah pasar malam. Lepas kahwin ni baru pergi. Kan? Baru pergi pun kalau boleh elakkanlah pergi maghrib tu. Paling kurang kita tak tahu, kita tak nampak peniaga tu tak menunaikan solat. Kan? Dalam keadaan kita berhusnuzon. Kalau kita pergi betul-betul waktu maghrib tu kita nampak dia orang ni tak solat, maka jaga-jagalah kita. Maksudnya begitu. Boleh nak berniaga, boleh nak tambah duit, nak cari kekayaan, tapi solat jangan tinggal. Zakat mesti keluarkan. Zikir, sedekah, apa-apa yang dituntut oleh syarak. Okey, kita perlu mengetahui bahawa harta itu tidak dicela semata-mata. Sebaliknya yang dicela itu adalah harta yang melalaikan kamu daripada beribadah. Manakala harta yang membantu dalam perkara ibadah adalah dipuji oleh Allah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Ustazah kira kita berhenti di sini untuk sesi ini. Dan sebenarnya untuk kedekut dan sayang harta ni panjang dia punya perbahasan. Jadi menuntut kepada 2 sesi yang akan datang lah. Ustazah akan sambung yang akan datang bagi tajuk yang sama insya-Allah. Jadi apa-apa yang baik tu daripada Allah dan kurang lemah daripada Ustazah sendiri. Jangan lupa untuk teruskan menonton bagi mendengar sambungan kepada tajuk kedekut dan sayang harta. Aqulu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.